Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambung kat mana? Kat mana tu? قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala daripada permulaan kitab Bidayatul Hidayah, fa'lam in kunta taqsudu bi talabil alimi al-munaqashata wal-mubahah fataqadduma 'ala al-aqrar wa isti'manata wujuhin nasi ilaik wa jama'a hitab ad-dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa halki nafsika wa ba'i akhiratika bidunyaka fasabqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi husranika wa huwa kaba'i sayfin min qati'it tariq kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana syakhsa ala ma'siyatin wa la bi syatri kalimatin kana syarikun lahu fiha. Artinya perkataan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka ketahui olehmu bahawasanya jika engkau hendak dengan menuntut ilmu itu akan bersedap-sedap dan bermegah-megah dan terdahulu atas orang yang sama-samamu, dan supaya cenderung muka manusia kepadamu dan menghimpunkan kekayaan dunia, nescaya engkau mengasihani pada meruntuhkan akan agama kamu dan membinasakan dirimu, dan engkau jual akhiratmu dengan duniamu, maka perjualanmu itu rugi dan perniagaanmu itu tiada laku, dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong bagimu atas maksiat dan menyekutui, yakni berkongsi ia yang mengajar akan dikau di dalam kerugianmu, dan iaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan. Yang demikian itu perbuatan maksiat, dan barang siapa menolong akan seorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia dijadikan menyekutui di dalamnya, di dalam maksiat tersebut. Ini panduan yang telah diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kita nak menuntut ilmu. Kereta TV 552, lampu dak tutup. TV 552, lampu dak tutup. Jadi kita dengar dah tentang kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Bila kita dengar, kita rasa gemar. Tetapi bila orang tu dia masuk di dalam medan mencari ilmu, maka ada pula di sana beberapa aria, benda-benda yang memesongkan daripada niat yang baik. Di antaranya dikata di sini, jika engkau hendak dengan menuntut ilmu itu bersedap-sedap, cari ilmu agama kerana nak dapat sedap, bukan sedap bersama Tuhan, sedap perkara dunia, dan bermegah-megah nak cari nama, belajar agama, ngapa juga, belajar juga, hak lagu Quran, hak apa hadis, nak seru masyhur nama dia, ataupun terdahulu atas orang yang sama-samamu, nak menewahkan kawan-kawan dia biar timbul nama dia dengan mengaji ilmu agama, atau supaya cenderung muka manusia kepadamu, supaya maknanya orang buat kita ni sebagai orang besar, tujuan kita belajar ni supaya bila kita ada ilmu agama, maka orang akan buat kita ni seperti mana orang-orang yang besar-besar.
bukan maknanya nak keluar daripada gelapnya jahil, bukan kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, supaya maknanya orang lebih kita belaka. Bila kita nama kita lebih dalam majlis duduk depan kamu, kalau kita tak mari orang tanya nak, kalau mari orang sebut nama, dia nak gitu dengan sebab belajar ilmu agama. Ataupun tujuan nak menghimpunkan kekayaan dunia, belajar hadis banyak-banyak biar boleh 6,000 sebulan, apa Quran biar kerajaan boleh bayar 1,000 sebulan. Belajar Quran, berlagu-lagu biar lagu sedap, banyak orang jepuk, banyak oleh pitih, himpun kekayaan. Atau ngajar agama kat kiri, ramai orang mari, ramai banyak oleh pitih, seorang 10 riyal yuran. Kalau 1,000 orang berapa ya? 10,000 ringgit dapat sebulan. Ramai murid, ramai oleh tanya oleh pitih, boleh jadi mufti berapa ribu dah. Tujuan gitu. Tapi kalau kita alim, orang lantik, kita jadi mufti, kita tak minta nak cari kekayaan, pasal orang lain tak layak, kita yang layak. Tak, kita pun jadi mufti, tiba-tiba ada gaji pula 5-6 ribu sebulan. Halal tu. Kalau kata ni hak hati. Datang daripada hati, kosak kekayaan. Bila kosak kekayaan, senang ni nak tengok benda-benda yang dilakukan, maknanya perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang salah di sisi agama, dia tak fatwa. Pasal apa tak fatwa? Pasal dia berkait dengan majikan dia. Kalau kait dengan orang kampung, dia fatwa haram, tak boleh. Tapi kalau kena orang besar-besar, senyap gitu lah. Ini jenis cari makan ni. Ini jenis sembunyi ayat Quran, jual akhirat, beli dunia. Tapi kalau mufti, dia gaji dia ribu-ribu sebulan, dia tak kira maknanya dosa tu orang besar ke orang rakyat buat, dia fatwa belaka haram. Maka mufti ni halal dia makan walaupun 1 juta sebulan. Apa buat haram, dia fatwa selalu. Nanti banyak ngajar-ngajar sarah-sarah. Orang tanya dia dah macam mana keadaan, maknanya budak-budak perempuan ni, muda-mudi, dalam keadaan tak pakai tudung, nampak pusat dan sebagainya. Dia kata haram, tidak sepatutnya seorang perempuan mendedahkan aurat seperti itu. Dia ngajarlah TV, ngajarlah radio, ngajarlah surat khabar. Lepas tu orang kedua pula tanya, dah macam mana dengan isteri-isteri para pembesar negeri yang tidak tutup kepala juga, haram juga, suami jadi pasek juga. Rancangan tergedala sebentar. Faham? Ada main gitu. Ni jenis cari makan. Faham? Dia kena khabar juga haram, suami dia jadi fasik, kalau tak taubat, laki bini tu masuk neraka belaka. Baru sah halal dia makan gaji tiap-tiap bulan. Faham? Sebab mufti, qadi tak salah ambil gaji, dengan syarat kena menyatakan segala perkara yang halal dan haram, sama ada dikerjakan oleh orang rakyat biasa ataupun orang atasan. Master learning, BA Honors Usuluddin, boleh 1,400 bulan. Kalau kuat master lagi boleh 2,500. Ngapa juga wahyu. Baca kitab Ibnu Katsir, baca kitab tu, buat pula tesis, buat master. Boleh 2,500. Setan pula cacamu kalau buat doktor dalam bahagian Quran lagi 6,000 sebulan. Dia pun belajar juga, belajar bolak, buat PhD pula kat Iraq. Balik 7,000 sebulan. Ni cari api neraka. Tujuan kekayaan, tujuan dunia. Sebab tu ramai balik ngaji jauh-jauh, orang kampung terlenggak duk tunggu. Orang ni tak ngajar. Dengar kata ngaji Syria, dengar kata ngaji Morocco, dengar kata ngaji Jordan, dengar kata pergi Mesir. Orang kampung terlenggak duk tunggu ni. Dah buka kitab risau kan? Dah. Dah mana? Ada jabatan duk tahu musim-musim. Daripada kacir naik wira jadi wajar. Lepas tu beli rumah banglo stay. Daripada tak ada bini tu beri bini. Lepas tu anak pula 8 ekor tu beri. Menenggak orang kampung kita tahu lagu batin masih nak pergi gitu.
Faham? Kita tata belaka. Ni wi derma 500, ni wi 600, ni wi 200. Sedap lagi balik lagi. Mamak ni balik memang ngajar dah ada senyap tu. Buat balik kita 2-3 getir robok. Waktu sadung gitu. Dah ngajar? Ada ngajar. Cari makan pula jabat. Nah, dah salah pasal cari ilmu agama gitu. Kena sapa kau orang. Kalau bon awak amal ngaji kapung nak apa? Nah, takkan nak buat semayang, nak buat pakai link ngaji kapung lah. Lepas tu kita bila dah banyak dia ambil ilmu jauh-jauh, kena sapa agak korang. Walaupun kita ngaji atas lambu rumah kita, 2 orang je dengar. Faham? Sebab kafarah kita pergi ngaji jauh-jauh. Nah, Tunggu hok cak ayang kau mengajar. Hok balik jauh dak mengajar sekarang. Tapi bukan sini cerita ni. Di Mongolia ni berlaku. Jangan buat lagu tu. Ambil ilmu banyak-banyak, siapa kau orang? Siapa kau orang? Biar seorang pun murid, Tuhan tak tanya dah mana seorang murid. Tuhan tak tanya itu. Tuhan tanya siapa ke dak? Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu yang mu ambil daripada aku walaupun sepatah. Sepatah pun kita tahu, kita kena sapa orang. Kita reti bismillah ya. Ar-Rahmanir-Rahim tak reti lagi pelak. Kena nyapa dah ke kawan-kawan bismillah. Pasal kawan-kawan kita boleh bismi je. Setakat tu. Tu panggil walau ayah, walau sepatah. Jadi kabarlah haram, halal. Biar orang tak orang ngaji pun. Biar kau kat tempat lagi habis pun. Ni dak kang kuat kerah kang. Aku kabar betul lah kita kan orang tempat lagi habis. Masjid dah ajak dah ngajar. Dah lari dah situ 100 pulang. seminggu 40 ya. Duk main gitu. Dah nak cari makan kok lain. Ngajar jangan niat biti. Walaupun mengajar pagi petang siang malam, jangan niat biti. Macam Imam Syafi'i, dia ngajar kerana khalifah nak dengar dia ngajar. Bila khalifah dengar sedap, 10,000 wang dinar emas dia ambil. Tapi bukan dia nak biti. Dia nak cari makan kok lain. Cari upung-upung jual ke orang lain, ada masalah. Kutip kotak 5 kilo, hak tu halal. Pada mula jual dunia ini agama. Tujuan nak ke piti. Pulung juga ngaji agama jauh-jauh, tujuan nak piti. Baik. Maka siapa yang ada lagu tu tujuan belajar agama supaya orang hormat dia, supaya orang besarkan diri dia, atau dia nak bermegah bersombong diri, atau tujuan nak kau harta dunia, nescaya engkau dia kata mengasihani pada meruntuhkan agamamu. Mana orang tu telah meruntuh agama. Dan membinasakan dirimu. Binasa diri tu nampak orang sedar. Binasa diri dah. Kalau buat satu-satu rancangan tak sebut pun perkara-perkara yang sepatutnya disebut. Sebut hal lain. Buat forum dana, anak-anak. Kemajuan ekonomi. Hak berjoget tak ting keliling negara tu tak khabar. Hak kelang arak, tempat judi, kasino tak sebut pun. Duk main keluarga gitu. Anak wajib hormat ibu bapa. Forum perdana malam ini, anak hormat ibu bapa. Dia main gitu. Main hormat ibu bapa 18 tahun. Hak sesat tetap di dalam kesesatan. Hak zalim semakin zalim. Hak jahil bertambah jahil. Dan kau jual akhiratmu dengan duniamu. Orang ni negara ni jual akhirat. Akhirat Tuhan nak beri, dia pergi lelang beli dunia. Boleh lah kata sebuah. Tapi mendiamkan perkara yang haram, yang perkara itu telah pun menjadi kebiasaan di dalam negara, maka siapa yang makan gaji atas autoriti agama, mereka semua berdosa belaka. Maka perjualanmu itu rugi. Ustaz ni, Tok Kodi ni, Tuan Guru ni, niaga dah untung, niaga rugi. Kenapa? Niaga dia nak cari pitih dengan jalan agama.
Orang kata dah tak ada orang dah ni kuliah di masjid-masjid. Orang ripuk ke dia. Dia kata biar ada orang apa asal telinga tak sakit. Boleh 7,000 sebulan. Apa benda ke orang? Tujuan orang latih jawatan tu supaya mengimarah, menghidupkan balik agama. Masjid hak 600 orang jadi 6,000 orang. Masjid hak 15 orang jadi 150 orang. Ni dengan orang latih dia hak 1,000 orang seminggu kuliah, tinggal 15 orang. Hak 7 orang ngajar ustaz nyambat habis tinggal seorang ni. Tak. Lepas tu ambil gaji pula 5-6 ribu. Makan api neraka tu. Api neraka singgang, celut tepung. Dan perniagaanmu itu tiada laku. Tak laku. Tulislah atas kubur pun. Malaikat tak takut dah. Tulis di belendang kubur, bekas mufti besar. Nampak? Bekas mufti besar Jordan ke apa tak tahu kira. Malaikat muka nakir tak laku sikit. Tak malu sikit. Menyampaikan agama dengan sebab mu'alim, maka selamat. Orang jahil kerja dia bukan menyampaikan agama, duk diam. Orang yang alim menyampai. Ni orang jahil menyapa agama. Cakap agama, bapa alim duduk diam. Jadi terbalik kok. Terbalik kok ni orang panggil orang gila lah, 3 suku. Jago esok semayang Jumaat, jago pakai kok. Pergi. Esok masjid ni. Dari. Sila. Jago pakai baju kok tapi buat balik. Orang dalam boleh luar, kain wet lu. Pergi esok. Memang orang kata ni 3 suku. Tu orang itu balik kok. Yang bagi lil jahili an yaskuta wala yang bagi lil alimi an yaskuta. Ulama kata sepatutnya orang jahil itu diam dan tiada sepatutnya orang alim itu diam. Habis kita balik orang alim duduk diam. Tak khabar pun orang jahil sembang pula bab agama. Jadi balik baik. Dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong bagimu atas maksiat dan menyengutui berkongsi ia guru akan dikau dalam kerugianmu, dan iaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan. Yang demikian itu perbuatan maksiat. Kalau anak murid kita belajar dengan kita lah, mari belajar Quran, mari belajar hadis, mari belajar apalah, tujuan dia kat kita faham itu. Supaya dia jadi qari, boleh buat tanding, boleh menang, boleh johar, naik johar apa, boleh biti, dan naik nama orang panggil situ sini ngaji, boleh biti. Jadi kita saja anak murid itu ambak balik nampak. Kata mu seorang ngaji sini aku tahu dah muka bodoh korang mu niat nak biti asal ngaji sini mu saja gigi atas lambuku suai faham. Memang wajar. Ni anak biti. Sebab apa? Sebab kalau tok guru tahu dah anak murid niat tak betul gitu, dia ajar juga. Maka dia kata sama dengan orang yang menjual pedang kepada qati'ut tariq. Qati'ut tariq ni kerja orang yang kerja menyamun di tengah jalan. Qati' maknanya perompok. Tariq maknanya jalan. Asal qati' itu potong. Nampak? Perompok jalanan. Perompok jalanan. Kalau pemuzik jalanan boleh tak kira. Perompok jalanan. Mana kita tengah jalan dengan kereta, dia blok dengan kereta dia. Tengah highway, berhenti Allah pistol, Allah pisau, Allah galak, ambil biti apa semua. Tinggal luar dalam tak? Dia dalam Islam, dalam fiqh dia panggil qati'ut tariq. Tak kira lah kalau zaman dulu, dia dengan jalan kaki, dia nusuk larak. Orang dagang, orang jual lalu kot dalam bira-bira belukar, bira-bira bukit kan. Dulu mana ada highway, zaman dulu. Zaman parawi suara gitu. Mana ada highway. Dia tunggu oleh busuk tu, tunggu seorang, ini seorang. Lalu Allah keri. Faham kan? Orang-orang dagangan. Tu qati'ut tariq. Zaman Nabi gitu kok. Kafilah nak pergi jual di Syam, nak pergi di Yaman, apa bawa barang. 2-3 ekor keldai tu. Dinesu dalam gumuk-gumuk dalam pasir, di kambuh kepala dia. Bila orang lalu dia pun timbul. Allah pedang pom belaka. Barang-barang apa. Qati'ut tariq. Hukumannya potong tangan kanan, potong tangan kiri.
Jikalau potong tangan kanan, kaki kiri. Jikalau tidak membunuh mangsa. Dia jahat pada curi ni. Curi ni tuan tak berhati hati dengan tuan tidur. Tuan tengah tidur ni mari. Dia tengok, oh tidur. Dia pergi. Cokok pintu dapur. Masuk dalam bilik, barang pitih ke. Hak tak berani nak masuk dalam bilik, hak kelas rendah sikit, barang kot luar pitih-pitih ada seling ada tu, telefon apa semua. Dia kutik kot tu. Hak bisa lagi masuk dalam bilik. Pukar terus. Tuan rumah jenera terus. Dia masuk. Ikuti. Sini boleh juga 400. Tu. Hak cak ayam ni main bomoh je. Bang lipa, selojing dak ada akak. Bagi motor. Kok anda susu jak rekor 2 pok boleh. Tu cak ayam ni. Tu dipanggil mencuri. Akhzu mali syai'i ghairi khafiyatan, mengambil harta orang zulma, secara zalim tapi sembunyi. Itu mencuri. Potong tangan kanan dalam hudud, kaki tak cara. Pasal apa? Pasal tidak cara ke tuang. Tuang tidur situ. Tidak ayam. Tidak kosek. Dia jalan pun hormat ke tuang. Tawaduk orang curi. Slow jalan. Tidak gaduh. Bising takut jaga pula. Dia panggil hormat tuan rumah. Ada lagi budi bicara. Puapak tak kira, jangan bergerak gitu. Tak ada kira tu. Waktu puapak penyamu ni potong tangan kanan kiri. Orang curi kan dia hormat tuan rumah. Kawan ni buat bunyi keng. Mana jangan visi bodoh, orang tengah tidur ganggu orang. Tak baik kata. Orang tengah tidur bising. Dia bahang 1000 tak apa. Kawan tu lelah je watak baru ni. Tu potong tangan kanan. Curi kali kedua potong tangan kiri. Curi kali ketiga potong tangan kaki kanan. Curi kali keempat potong kaki kiri. Lepas tu ada orang tanya pula, dah kalau curi pula? Dia curi dengan mulut. Ada orang dia keluar aboy tu. Dia dah potong habis dah tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lepas tu kalau dia curi dengan mulut pula, kata tu mu curi dengan mulut. dah potong tangan kanan, tangan kiri, kaki pun tak ada benda nak curi apa. Tak usah cakap banyak. Biasanya sebelah tangan je. Memang tak curi tu. Paling banyak rekod 2 belah tangan. Tak buah lah main 2 belah tangan ada curi apa. Ini siapa awang timur nak pergi curi lagi. Cuma tak embuhnya ke hudud. Dia buat macam-macam alasan. Boleh curi mulut. Nak buka naku pun berkelebek nyeng ambil mulut-mulut. Nak cokeh naku. Padahal tu cerah. Cabut 3-4 butuh gigi. Fikir kau tak nak buat soalan. Jadi kau tengok tarik tidak kira. Tengah tidur mari. Tak beropok. Allah golok bangun. Terajang anak, terajang apa, bini ibu pisah tekak. Ni jahat pada curi ni. Maka potong tangan kanan, kaki kiri. Ataupun ambil tengah jalan. Sambung macam tadi sambung. Sambung bawa lori apa malam-malam. Orang takut kalau highway Johor apa semua. Driver ikat tangan teruk larut. Tidur dengan kerengga lah tu. Ada 2 malam baru orang jumpa. Telefon bahang tak telefon. Baju seluar ambil aku seluar dalam tinggal. Ni balik bahan dia orang kapung dah ingat orang minyak. Jahat ni. Potong tangan kanan, kaki kiri. Ni peropok ada amal 5 minit sekali meropok samu Malaysia. 5 minit ada peropok kejadian ropok samu. Cewak gitu. Potong tangan kanan, kaki kiri. Buat pula di stadium negeri depan orang ramai. Tunjuk pula dalam TV biar orang tengok. Takut habis. Saya peropok kecil tengok. Boh ni. Tangan kanan, kaki kiri tak ada gitu jalan. Tangan kanan pula katun tekok. Buat orang dulu pusing. Kita pinjam balik kat tu. Dekat apa benda ni, Batu Surat. Pusing kita pinjam mula. Bukan sorat anda raya. Cek je. Tu qati uttariq. Peropok. Cuma beza dulu uduh. Dulu uduh. Dulu peropok uduh pakai kayu atik gilah sampai tak berha. Pakai kulit saya di mata duduk larok. Kapok cek saya pinggang ni comel peropok. Naik visi berdana. Dia walek dia punya
kereta ada sebeh depan tu gayu. Opok bang. Ada sebehnya. Nah, awak kan ni dia berubah zaman. Tak kira lah zaman mana-mana pun qati'ut tariq. Maka mana-mana guru agama yang ajar anak murid dia, tak ada anak murid dia niat nak cari agama ni supaya boleh pitih bank lagi atau boleh gaji parok, makan gaji sebab ada agama tinggi, maka dia sama macam orang yang menjual senjata kepada qati'ut tariq. Hukumnya haram. Zaman dulu pisah, golok lah. Pisah, golok, pedang, hukumnya menjual harus. Kita buat golok, buat keri, buat pedang, halal mata pencarian kita. Tetapi kalau kita tahu dah orang yang nak beli golok, nak beli pisah tu adalah puak-puak penyamuk, hukumnya haram jual. Itu dalam kaedah syariat. Pasal apa? Pasal dia jual, dia beli nak buat cah rumah, beli nak buat ugut orang, nak buat samu orang, nak takir orang. Padahal kerja-kerja tu haram. Maka kita haram atas jual. Bila kita jual, hasil yang kita dapat haram. Tiap-tiap kali dia pergi menyambung berapa, dosa kita tukang buat pedang atau tukang jual, kedai kita tukang jual ni boleh dosa sama. Tiap-tiap kali dia guna pisau buat curi, buat berapa. Nampak? Lepas tu kaedah kita, segala barang-barang perkakah-perkakah yang boleh digunakan untuk berbuat perkara mungkar, maka haram kita jual kepada ahli dia. Pisau, kalau orang jenis nyemelih, beli nak buat nyemelih, suri rumah nak buat potong ayam, nak buat potong sayur, maka potong ayam halal pada syarat, potong sayur pun halal, maka jual itu halal. Set cah rumah mari tepah golok, nak bagian samu, maka perbuatan samu itu haram, jual golok pada penyambung haram juga. Boleh dosa syarikun, maknanya berkongsi sama saham. Gitulah. Alat-alat lain pun kiyah lah. Alat-alat lain. Macam orang jual baju, orang jual baju hak jenis dedah aurat. Dia tahu dah budak puang ni atau perempuan ni nak buat pakai buat tunjukkan fashion, atau nak buat nyanyi malam ni, tandingan karaoke. Nampak? Pertandingan akhir malam ni karaoke. Wakil Cik Ye. Jadi kita kedai baju, kedai pasar minggu ni haram jual dia, berdosa. Sebab kita tahu dah dia nak pakai untuk mendedahkan aurat. Tapi kalau dia pakai untuk pakai di rumah, depan suami dia, di rumah ni, di rumah tak apa lah, tak tubik luar, maka halal kita jual baju hak jenis tali-tali gitu, baju hak sekak-sekak gitu. Tu jaga sikit, jangan main-main. Nampak gitu jual baju, dia ada koin. Tuhan tanya belaka lagi. Di antara soalan di padang mahsyar, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ni pitih hak mu dapat gitu ni, mu negem dia. Tuhan tanya. Jadi jual baju jual baju dah, jual baju budak-budak nampak pusat jelemu tukang jual. Dia kata aku jual je, aku tak tahu tu. Jadi kaedah dalam jual ni gini, kalau kita tahu dia nak buat benda yang haram, haram jual. Kalau kita tahu dia nak buat benda yang halal, halal jual. Kita tak tahu budak puang ni nak pakai luar rumah ke nak pakai dalam rumah, dah wajib tanya. Nampak lagi? Jangan kena tanya, mu nak akan rumah ke nak akan ni? Kan aku tak mau jual kan? Jadi hak budak tekan jual baju. Jenis hak kita tahu dah, hak perempuan ni memang dia beli baju ni, kain ni hak jenis sayak lagu ni, jenis darat ni nak pakai luar rumah, tak boleh jual. Nampak lagi? Berat lagu itu. Tak kira berat tak berat. Nampak? Orang jual air tak apa, dia jual air tebu, orang mari minum kat dia pakai skirt, tak haram dia. Pasal air tebu bukan untuk dedah aurat. Lain dia, tiap-tiap orang minum air tebu dia jadi telanjang belaka. Tu lain. Tapi pakaian ni dia alat dah untuk mendedahkan aurat. Tengok. Tu kaedah sebab tu kita belajar, lepas tu bila kita dengar salah kita tinggal. Ni bila kita dengar, ya ustaz ni pandang yang dari ustaz lain dari ustaz lain tak ada. Dulu khabar hukum. Dia gitu. Macam pisah. Kalau kita tak tahu orang ni
Nak buat peropok ke, nak buat sembelih ayam ke, nak pakai hak halal? Tak haji tanya. Dia kata haram tadi, kita tahu dah peropok kena ada, kaki pecah rumah. Hak ni tak boleh jual. Dia gitu. Dan kali dia nak beli baju, boleh jual. Peropok nak beli baju itu, boleh jual? Boleh lah. Baju lah biasa lah. Dia nak beli baju, nak potong baju Melayu, peropok, nak buat raya. Faham tak? Dia kata lama tak raya, meropok omong. Tahun ni nak raya kali. Kita buat baju, tak haram. Pasal pakai baju, tak haram. Tapi peropok tu nak beli skru lebar, kita jual skru lebar. Tahu dah dia nak buat cokel rumah mana-mana. Pasal kita tengok cerita dia, skru lebar tinggal malam. Cuma orang jemput skru lebar. Berok mari beli skru lebar baru. Ya dah nak tani dah ni memang sahih dah. Dah dia jual skru lebar. Faham? Barang siapa menolong akan seorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah kataan sekalipun, maka adalah ia jadi menyengutui di dalam berbuat maksiat. Hak ni kita nak jaga. Tolong orang buat maksiat. Kita tak buat maksiat, tapi kita memberi kemudahan. Kawan kita kaki nombor ekor, nak pergi tikam nombor ekor. Kita naik motor dia pun nampak naik. Aku tupang lah kata orang. Pergi bang nombor ekor dulu ya. Kita pun pergi atas. Dalam hati belebeh ni datang dulu ya. Tikam nombor ekor. Tak kaya-kaya pun. Hukumnya haram. Walaupun kita lepas atas dekat nombor ekor, kita pergi kat orang ceramah, haram juga. Pasal kita bertolong atas perbuatan maksiat. Tak boleh. Dan kalau kita tak tahu, tak wajib tanya. Nampak? Kalau wajib tanya, naknya lepas taksi naknya kali. Dan orang naik taksi, ambil nombor ekor ke nak gana? Naknya gitu. Jadi naik lah. Faham? Jadi hak kita kata ni, hak haram ni kita tahu dah. Muka ni kalau nak pergi le kapung ni memang nak pergi nyambor heroin, nak pergi nyambor dadah. Faham? Nyambor barang. Dia pun suruh kita atas, jalan naik. Kita gendong, kita bawa kereta kita, haram. Tapi kalau ni memang kaki dadah, dia nak pergi part lain. Dia nak pergi kat lain, dia nak pergi pasar, nak beli beras. Tok dia suruh beli beras. Tapi memang kaki dadah kan. Boleh atas. Pasal dia nak pergi itu benda yang halal. Tu kaedah dia. Lepas tu zaman akhir zaman Nabi kata, berjalanlah di dalam dunia ni seperti berjalan di dalam tempat yang banyak duri. Kena berhati-hati. Silap kita tanggung, tak tahu tak kenal, kita tak tanggung. Kita tak kenal muka dia baik, pakai piau ada janggut comel, dengan baju comel, pakai gamis. Mata-mata celok lah nak pergi nyambor barang. Dia kat sini pakai serban, pakai apa tak? Kaki dadah. Kita ingat comel. Kita pun gendong jatuh tu latar kat Masjid Putih. Kita pun gendong jatuh. Dia buat cakap atas mutu, gitu begini, agama saja. Padahal nak pergi tolak barang. Itu kita tak nampak. Kita tak tanggung. Tapi tahu dah dia bawa. Dia tu dah, aku malu mata kau. Main malu mata. Malu mata, kejam mata. Faham tak? Baru tak malu. Kejam mata, start utum bau. Benda-benda lain gitu kok. Malah ni nak joget 10 orang artis mari daripada Kuala Lumpur. Tina 5 ekor, jatang 5 ekor. Umpama memang haram lah kalau joget lagu tu. Haram, putus ingat tu memang haram lah. Kita tak minat. Kita tukang audio system. Tukang pasang soundbox. Kita tukang pasang soundbox. Dan gua ni dosa sama banyak. Sama banyak. Boleh dosa sama banyak. Siapa yang tolong perkara baik pula, sama banyak juga. Walaupun tukang pasang soundbox orang joget tadi, malam tu dia lagi tengok, dia pergi nadah kita ikan. Tak? Tapi orang joget itu sebab dia pasang sistem tadi, audio tadi, dia boleh dosa juga. Nampak? Fikir sendiri ya. Lepas tu sebaliknya gitu juga kalau perkara kebajikan. Dia kerja tukang waktah, dia boleh tanda waktah. Dia waktah. Petah orang nak buat ceramah agama, nak buat ngajar agama, orang pelana agama kot pandai lah. Dia pergi waktah, dia boleh pahala. Walaupun dia tak pergi mana tu orang agama, dia pergi kat joget tadi. Faham tak? Dia boleh juga pahala. Nampak? Tu kaedah gitu.
Batu atas perkara maksiat tak boleh tolong. Orang tanya kat mana kat tempat haram gini-gini, kita tunjuk, boleh dosa. Kalau pak kat ni hak dalam ekor haram, tahu kat ni. Nampak? Kita kata tak tahu. Tak tahu. Jangan tunjuk. Tunjuk digitikang, kita boleh dosa. Sebab amalan syaitan. Kalau nak tunjuk kau, tunjuk lain, tunjuk jambang. Situ tu, hak cek tu je tu. Biar itikang situ. Jangan main-main. Rumah sewa korang, tahu dah satu pasangan tu tidak berkahwin lagi, laki puang, sewa rumah kita beri. Kalau kita tak tahu nikah ke tak nikah, tak wajib tanya. Faham tak? Tapi kita tahu dah ni pasangan tak nikah lagi, kita beri sewa bilik. Kita ada buat banyak bilik, beri sewa kat bilik kita tanggung, pendak dia buat lah bilik. Nampak lagi? Ada orang dia beri sewa budak-budak, set-set pondang lah. Habisnya sewa belaka. Tak kira haji, dia panggil haji walengga. Tak kira berasuk piti sudah. Budak tu apa semua bagat dah. Nampak? Hotel pun gitu juga. Kalau kita tahu dah pasangan ni mari nak berzina, mari nak buat benda maksiat, nak sewa hotel kita tahulah haram beri sewa bilik. Kalau beri sewa juga dipanggil qawwam, orang yang membenarkan tempat tinggalnya digunakan untuk berbuat zina. Awak lagu ni Tuhan ada apung pasti. Terlapor sangat besar. Nampak? Pada malam ni 10 Saban Tuhan ada apung. Malam yang Tuhan apung banyak dosa, hak jenis gini tak apung. Hak jenis tuan rumah wi sewa pada porong wi apa. Nampak? Bosnya wi sewa rumah. Tak boleh kan? Dipanggil bersubhat. Tadi subhat. Nak subhat biar perkara agama atau perkara haru tak apa. Bukan perkara dosa, bukan perkara pahala. Orang tanya kat mana orang ngai. Nampak? Tak tahu lah. Kita kat tu orang ngai kat tu. Kat ni dak makan ikan sini, ikan pari pun tak ada. Kat tu nak makan. Orang pergi. Ataupun orang tanya kat mana ada orang main bola sini. Padang bola. Bukan khairat. Tak ada pahala, tak ada dosa. Kita tunjuk lah, ada salah tu. Jangan perkara dosa. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bain Allah ta'ala min talabil alimi al-hidayati duna mujarrad riwayah fabshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hita al-bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Artinya, dan jika niatmu dan kosadmu antaramu dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu itu akan dapat hidayah, tiada semata-mata riwayat, maka sukakan olehmu kerana bahawasanya malaikat itu menghamparkan ia malaikat bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan, dan segala ikan di laut itu memohonkan ampun bagimu kepada Allah Ta'ala apabila engkau berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Ni berita gembira pula. Tadi berita buruk. Jadi kita perbetulkan niat. Mari dengar ni betul niat. Sebab apa yang mari dengar nak malang ni habis saja minyak utus ikan, minyak kereta. Puas duk saja. Niat puas duk saja tak dosa. Tapi tak boleh fadilat. Ada ke orang ni mari dengar pasal puas duk saja di rumah. Tak ada niat yang haram. Niat yang haram tadi, niat belajar agama nak cari piti, nak cari dunia. Tu haram niat lagu tu. Ni puas duk saja. Puas duduk saja kita dengar. Orang lagu ni tak boleh ilmu. Tak boleh fadilat. Jadi kosong-kosong semula. Kalau kita niat biar betul. Yang pertama, nak keluar daripada, nak cari keredaan Allah Ta'ala. Dah Tuhan perintah. Tuhan perintah kan? Kugi ada dengar. Yang kedua, supaya kita keluar daripada kegelapan jahil kepada terangnya ilmu. Yang ketiga, supaya dapatlah kita mengambil manfaat daripada apa yang kita dengar. Tak apa tu. Niat lagu tu. Sebab kalau niat tak molek, niat nak cari dunia,
Tu anak beranak Dajjal tu. Bah Dajjal mata satu anak beranak dia. Ulama-ulama, tok guru, ustaz-ustaz yang tidak benar di dalam qasad, yang disebut, yang kita kenal sebagai ulama usuk, ulama jahat. Ulama tu mana alim lah, pandai beragama tapi jahat, perut serong. Dalam suatu hadis Nabi kata, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Qila wa ma zalika ya Rasulullah. Nabi kata, aku lebih takut kepadamu dajjal-dajjal yang belum lagi datang, dajjal yang sebenar. Orang tanya, ya Rasulullah, dajjal mana pula ni belum datang, dajjal hak sebetul? Nabi jawab, ulama usuk, ulama jahat. Sebab apa bahaya Nabi takut dajjal ulama lagi daripada dajjal hak sebenar? Sebab dajjal hak sebenar nu orang kenal, orang tengok, orang lari. Dajjal hak ulama ni orang tengok, orang ngaji dengan dia, orang tak lari. Pasal apa hak nu orang lari dajjal tu? Pasal mata buta sutik. Nabi sebut mata bola sutik, cabut mata sutik. Atas daya dia tulis kat alif pera kafir. Orang tengok, orang bodoh. Yahudi Nasara duk ikut, puak-puak munafikin. Orang beriman tengok lari pergi bukit-bukit. Tapi hak anak beranak dajjal, hak bahaya lagi Nabi kata ni, pakaian ulama, pakai sokok, pakai serban, pakai jubah, pakai piyah, ada janggut, cakap agama tapi menyesatkan orang. Hak haram jadi tak berapa nak haram mana. Tak. Jadi orang ikut kan. Boleh naik atas mimbar. Kalau tak cah dah naik atas mimbar. Tak cah pakai payung, kepala botak, budal, kain kuning tu, boleh naik atas mimbar masjid? Tak boleh naik. Padahal kat kolah tu orang katot tu. Tak, baru lapar kat tu. Padri tak boleh naik atas masjid ngajar? Tak boleh, orang kena ada padri pakai salib tekak. Tapi kalau ulama usuk, orang tak kena. Faham? Nipah tinggi, nipah ni PhD ke apa ke, ni ngaji situ ngaji sini, tapi ngajar menyelewengkan manusia. Jadi bunuh habis orang dengar. Tu bahaya dia. Pakai macam ulama tapi perut singa. Kira nak makan kambing je. Maka kita perbetulkan niat, iaitulah untuk mendapat hidayah, tiada semata-mata riwayat. Maknanya kita belajar ilmu agama, sama ada kita ni menuntut ataupun mari dengar saja, mari lepak saja biar masuk ilmu, tapi biarlah untuk dapat hidayah. Hidayah ni maknanya petunjuk. Petunjuk kepada sesuatu yang dapat menyampai kepada yang dikehendaki. Petunjuk-petunjuk. Orang yang tunjuk arah. Jadi kita mari ni supaya dapat hidayah. Bila kita dengar bab sembahyang, oh gini duduk tahiyat tu. Petunjuk tu. Aku ingat lagu mana. Orang pun ajar cara takbir. Oh gini takbir. Petunjuk, dapat petunjuk tu. Ataupun kita buat benda-benda salah, dapat petunjuk kau. Lah kalau kita kuat selama ni dah betul. Tu ilmu tu. Tak apalah niat lagu tu. Niat yang baik tu. Bukan nak awak riwayah, bukan semata-mata nak awak sembang. Jangan belajar agama nak awak sembang. Ada orang lagi dengar ulama cakap tujuan esok dia nak bah dah kopi. Tak. Esok tak apa. Kapur. Di bahan modal dah mana? Kita nak sembang dah kopi tak salah, jasa cakap hak hukum lah. Dah kita bukan ahli hukum. Kita cakap hal lain tak apa. Kapal selam tak apa. Dah kopi 3 minggu dah alik, tidur seru situ. Siap pasal abang nyamuk buh kelambu dah kopi. Tak salah. Jangan cakap perkara hak bukan autoriti kita. Faham? Jangan cakap bab hukum. Kita bagi asmi cakap bab asmi. Tak apa. Pasal ulama tak cakap bab asmi. Kita hak bukan ulama apa pun cakap hak ulama, hak agama. Suruh orang ikut agama tak apalah, benda-benda hak remeh-temeh lagu tu. Benda-benda hukum kompleks jangan masuk. Jadi bahan gambar. Tukang semi duk cakap dengan kontraktor Hasmi. Ada ulama mari masuk capur. Orang kata, "Hei, dah les semi, molek 3 baik." Dia tak cara hak tu. Dia hak agama, maka kita jangan cara hak agama ni. Dia dengar dah. Aku rasa tak tu waktu guru kata malam. Tak rambut. Aku rasa tak tu. Aku rasa tak apa. Duk main gitu. Duk main berasa mo.
Nah, hadir tu tak guru tak cara. Nah, dia hadir dengan kawan-kawan dia, tak guru tak cara pun. Tak pergi cara hukum. Nah, dia bidang masing-masing. Maka sukakan olehmu kerana bahasanya malaikat itu menghampar ia bagimu akan sayang. Sesiapa yang niat ikhlas mari dengar agama, pergi belajar pondok, pergi belajar mesin, niat dia nak dapat hidayah, nak dapat keredaan Allah. Lepas tu dia kerja lagi boleh gaji, hal lain tak tu. Orang nak beri 4,000 sebulan, 4 juta sebulan tu hal lain, halal pada syarak. Tak boleh kita niat nak ngaji ni, nak cari gaji. Tu tak tu. Kan dia kata orang ngaji mesin, belajar bekerja jabat jadi haram pula, salah faham. Nah, kata niat asal pada ngaji itu nak cari gaji. Tak tu tu. Nah. Jadi banyak ni. Ini sama dengan hadis kata Imam Ghazali ini. Dia kata dan segala malaikat hampar sayap bila kita berjalan, dan segala ikan laut itu memohon ampun bagimu kepada Allah Ta'ala bila engkau berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Ini daripada hadis kata Imam Ghazali, iaitu sabda Nabi SAW. Ada pula hadis Abu Daud, Nabi kata man salaka tariqin, man salaka tariqa ilmin sahhalallahu lahu tariqan min tarafil jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridam li talibil ilmi wa anna as-samawati wal arda wal huta fil ma'i latad'u lahu kama qala. Siapa-siapa yang berjalan pada satu jalan untuk belajar ilmu agama, dia cari jalan, umpamanya dia pisah nak pergi belajar agama, hak ni duk pisah nak pergi surau ni, hak ni duk pisah duduk kacang nak buat pelang nak pergi surau tu, hak ni duk cakap nak pergi ngaji di Aceh, hak ni duk usaha kutip piti nak pergi ngaji Mesir. Tak kira dah mana-mana nak pergi cari ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju ke jalan syurga lagi. Itu cara dia. Bak ngaji tak kira mana-mana asal balah. Nak ngaji Mesir ke, nak ngaji Jordan ke, nak ngaji pondok ke, nak ngaji kapung ke, nak ngaji atas lambu, bawah rumah, tak lori ikut pandai. Faham? Niat biar betul. Tuhan nak tanya, mana mu nak ngaji Mesir? Tuhan nak tanya gitu. Mana Jordan ni? Nak pergi Syria? Tuhan nak tanya gitu. Tanya ngaji ke tak? Ngaji tak apa? Belajar agama sebab Tuhan beri dah belaka alat-alat. Dan bila beri alat, tiba-tiba tak buat kerja. Marah orang. Macam kerajaan dia ambil balik tanah. Pasal apa beri belaka dah? Minta tanah nak buat kebun. Nah, lepas tu kata tak ada pula kayu nak buat pagar, kayu. Kata kayu pula ada, kawak tak ada. Kawak pula sak sidi menangung je kaki wi mau. Faham tak? Lepas tu dah mana dak nanang 8 tahun ni. Pagar widah, kawak widah, tanah widah. Benih ada bawa benih. Wi benih pula. Ada benih pula tak pandai nak tanam. Mari ada ajar. Waktu bila tanam pula dia kata dah baja ada. Minta baja pula 4 kali ngundi, dak naik lagi. Faham tak? Banyak sembang dia ni. Wi belaka dah. Dak buat kerja pun. Kerajaan pun tarik alik. Salah kerajaan. Tak salah. Wi kau lain pula kebun. Tu baru betul. Ni rumah orang wi orang ada pergi rombok. Weng. Dia pula pergi rombok rumah orang. Rumah kita, bangsa kita kan. Rakyat Malaysia kan dah wi dah rumah dia. Wi ya. Mana-mana negara pun kalau naik parti lain kata rumah kerajaan wi dah ke dia, orang-orang susah. Dia ambil balik walaupun kau ini. Hak paling jahat sekali Yahudi. Bila maknanya Perez, Simon Perez letak jawatan menang Netanyahu tu. Jadi hak Perez bidah rumah. Netanyahu dah abak. Walaupun parti dia lain. Ni parti Likud. Orang tu parti Greku. Tidak cara. Padahal bapak Yahudi jahat lebih pada datang. Kita hak dulu kerajaan dulu widah ini rambut apa menyanyi kawan tu. 5-16 ribu mampu saja buat rumah dalam larak. Dia rambut tangan beroza apa semua. Lagi nyanyi masuk neraka. Dengan beroza-beroza dia duduk dalam neraka habis. Ni Tuhan kata, kita tak kata inna a'tadna lizalimina nara. Kami telah siapkan untuk orang yang berlaku zalim api neraka. Betul tak? Slow nakut baik. Betul tak? Dah. Nak kata gitu takut kau.
Tuhan akan mudahkan. Batu asal palah ngaji mana-mana, belajar agama. Pandai. Mana-mana boleh belajar agama. Ada orang pergi belajar di negeri China, ada madrasah di negeri China. Ada di Mindanao, ada orang belajar rakyat Malaysia. Ada rakyat Malaysia belajar di Aceh, di Jawa Timur, di Bandung, Yogyakarta, ramai orang belajar agama. Kita tak tahu kali kita siap duduk kapung ni, duduk main kapung ni lah. Kalau kita tengok sebenarnya ramai belajar agama. Hak di Aceh sekat 1,000 orang ada rakyat Malaysia. Paling ramai di Mesir belajar agama. Molek belaka tu. Niat biar betul. Nak dapat keredaan Allah Ta'ala, nak dapat ilmu manfaat. Jawabnya, malaikat menghamparkan saya. Nabi kata ulama-ulama yang tafsir hadis, maksudnya mendoakan kerahmatan. Malaikat tu doa. Di mana saja kita pergi. Kita balik dah mari dengar masjid ni. Kita singgah bahang hati channel tu, kita depan tu. Malaikat ada lagi duduk hampar sayap. Maksud hampar sayap ini memohon rahmat. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihlah kepada si pulang ini. Kasihlah pada si pulang ini. Malaikat kata untung kita. Batu tiap-tiap bila kita habis kuliah, kita kena tanam cita-cita malam esok nak dengar pula. Supaya antara malam ni dengan malam esok tak putus rahmat. Kemudian pula burung di langit. Burung di udara lah. Maknanya tolong minta apung. Begitu juga ikan di laut. Segala jenis burung. Burung tolong minta apung. Orang belajar ilmu agama. Itu untung ni. Ilmu lain tak ada. Ilmu lain. Siapa yang belajar ilmu bola sepak? Tak tahu tu. Ilmu agama tak kira. Ni bagian tafsir, ni bagian Quran. Walaupun ilmu rendah alik betul belajar. Pasal dia baru insah, baru belajar alik betul. Dia duduk pisau ke kawan-kawan dia. Mari kita pergi cari orang ngajar. Aku nak belajar kat ni alik betul. Mu ingat apa ni? Aku ingat sampai kat khol. Aku kat alam alik. Bisa aku sikit. Mana nak pergi belajar. Aduk mikir nengu, kita pergi kat ni umpamanya. Wakaf pelang ni kata kita pergi Cenering tak kat dia tu. Dak ramai orang. Duk mikir gitu tu, rahmat turun. Itu. Ikan di laut pula kata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan si pulang. Walaupun kita tak ke laut, kita duduk atas darat duduk jalan, nak pergi orang ngajar masjid. Malam ni orang ngajar Isra' Mi'raj, malam ni orang ngajar Fatihah, apa suku anda lah. Kita duduk di hulu, bukan kata duduk di laut, duduk di hulu pun nampak? Ikan dalam laut orang kenal kita, kata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan si pulang. Umpama nama kita Mamat. Ikan di laut tu kata, ikan selayang, gelama, ibu gelama, tapak selemah habis. Nampak? Kata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan si Mamat itu. Ampunkan si Mamat itu. Tu Nabi kata, ikan tu lu minta apung. Kita nak minta apung malah dah. Ikan tu lu minta apung. Tapi kalau kita duduk kat ikan pun, tak ngaji, ikan tak minta apung ke kita. Walaupun kita ke laut. Ikan supah dia. Sutung supah. Nampak? Jadi macam tak sutung, tak semayang. Orang pangkal ni tangan gini. Pakai isa tangan gini. Bangun pada masyarakat gini. Siapa yang cari dunia lala daripada semayang, daripada akhirat, maka dia akan dibangkitkan dengan keadaan dia tu. Tu bukan kita reka. Yub'asun nas yaumal qiyamati ala ma mata alaihi. Nabi kata, rawahu Muslim. Dibangkitkan manusia di padang mahsyar, manusia itu atas apa hak dilala gitu. Dilala dengan candak. Apa dak semayang garik dia bangun gitu. Jadi boleh kena pergi padang mahsyar kalau tangan gitu, set candak. Bukan nak kata hak dak semayang, hak semayang tak apa. Kawan ikan ni nak jatuh garik dah. Kawan ikan lekor buka. Kalau lekor buka sejam setengah. Sampai ke isi bawah. Duk terik buka. Nampak? Habis mayang ni seluruh lalang aja, tak ting. Mana duk main tang utu. Bukan kata laut tu tubik kot ni, tubik kot muka Kuala Syah Bandar. Seluruh lalang aja dah. Lalu ada. Macam toyo gila. Hak jenis dak reti bahasa lah. Hak bagus, hak semayang, hak kata ni hak jahat.
Walaupun dia ambil ikan, dia ambil sutung, tapi tak ada ikan di laut, tolong minta apung pada dia. Nak tolong supah dia, naik sutung kata, "Tuy nak taming." Sebab apa? Tak berkat makan. Tak semayang. Nah, tapi kalau kita semayang, kita ambil dengan kapal kargo pun tak apa. Ambil dengan kapal Mekah pun tak apa ikan. Halal di sisi syarak. Nah. Ketahui ilmu wahai talib, wallahu alam ketika tu. Saya dapat maklumat bahawasanya pengasas sebuah pasaraya besar di Kuala Terengganu merupakan pengikut ajaran Qadiani di Pulau Pinang, yang gurunya mengaku jadi Nabi. Apa hukumnya kita membeli belah di pasaraya itu jika maklumat ini betul? Baik. Apa yang kita tahu pun gitulah. Apa yang dapat maklumat kepada kita, memanglah keluarga pemilik pasaraya besar ni, mall ni adalah orang Qadiani. Sebab tu dalam pasaraya dia ada Assalamualaikum, ada Bismillah, ada gambar Gandhi dan seumpamanya. Tanya orang bulan puasa, dia buat buka puasa. Tanya raya Hindu, dia raya attack dia. Ini ajaran Qadiani, yang menggabungkan ajaran-ajaran daripada beberapa ajaran. Yang pengasas ajaran Qadiani ini Ghulam Ahmad Qadiani di India mengaku jadi Nabi. Ini adalah kumpulan ajaran sesat. Jadi kita beli barang-barang, kalau barang tu sah pada syarak, hukumnya tak haram lah. Tapi sepatutnya kita janganlah menjadi mengharap memberikan tumpuan untuk kebanyakan barang-barang, untuk sebilangan barang saja. Kita tak ada tempat lain, kita beli situ. Sebab ni orang sesat. Orang sesat. Lagi pula barang-barang dia, barang-barang yang tidak baik. Beli sabun, belanopong di sabun dok tobik buih. Tapi murah. Pernah rebut dia beli tengah garik, pernah orang. Beli benda kada-kada patut dia. Beli lah kedai orang Islam kita ni. Sabasung ke apa ke, barang-barang hak molek, hak original. Ni sabun bertokok-tokok kali dak tobik buih, nela dak jadi biru. Biru pelik macam nak dera jadi biru. Faham tak? Memang sah lah. Memang ajaran Qadiani. Semayang hari Rabu saja. Saya jumpa ceramah ustaz di internet dalam bentuk MP3. Saya download dan saya letak dalam handphone. Saya dengar malam-malam sebelum tidur dan bluetooth kepada kawan dalam bentuk MP3. Saya kecil dalam 9 meg saja. Jadi halal ke tak cari, sebab takut saya tak rompak. Saya suka download daripada beli sebab senang dengar di mana-mana. Jadi hak jual MP3 tu semua tu cetak opak belaka. Sebab kita tak ada buat MP3. Tapi orang yang ada CD, orang ambil daripada CD, dia buat MP3 sendiri. Waktu halal pada syarak. Hak jual tu haram. Sebab kita sebenarnya tak ada kisah, tapi kena ikut juga mana kebajikan penjual CD. Kena buat ini juga. Kalau ikut siapa-siapa nak jual tak apa. Nak jual lanung ke, cetak kopok ke, lanung kok pandai lah, lanung Caribbean ke. Tapi siang pula penjual. Dia gitu, kena buat ini belaka. Jadi orang yang ambil daripada internet, orang MP3 dah, awak dengar tak ada masalah, bagus lah. Awak dengar. Tak bolehnya awak nega. Saya nak tanya tentang bulu mana yang boleh cukur, bulu mana tak boleh cukur. Mu tanya, mu suka mu tanya. Memang mu black-black ini mu tanya. So tunduk akak muka akak. Yang disuruh cukur misai, tapi tak wajib cukur misai. Sunat cukur misai. Sunat tak wajib. Yang tak boleh cukur janggut. Yang disuruh cukur bulu tiok. Yang tak boleh cukur bulu kening. Nampak? Orang lelaki haram cukur bulu betih. Orang perempuan kalau bulu betih dia jadi macam lelaki, kaki gara muka kaki, kena cukur tu. Tak boleh cukur. Jadi orang perempuan balik belah kali. Haram cukur bulu kening. Sunat cukur bulu tiok. Ni buat balik. Bulu kening je cukur. Dia buat dengan kalang tu. Bulu tiok 2 meter. Tak nyanyi tu. Dia balik belah sekali. Apakah Allah dah ampunkan dosa orang yang berikrar tidak mahu memaafkan salah seorang yang menzaliminya? Adakah orang zalim itu tidak pernah minta maaf dan tidak akan minta maaf padanya, insan yang difitnah dan dizalimi? Jadi zalim ini ada zalim antara kita dengan Allah Ta'ala, itu mudah.
Kita berdak minta pada Allah, Allah berikan ampunan kepada kita. Yang payah zalim kita sesama manusia. Selama mana manusia itu tidak beri maaf, maka Allah tidak beri maaf kepada orang yang membuat zalim. Akhirnya kalau tidak maaf juga, kita kena bayar pahala kita kepada orang yang kita buat zalim. Gitulah. Kalau kita jenis tak ada pahala, bapak zalim mana ada pahala? Dosa orang yang kita buat zalim tu ambil pikul di kita. Ini disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Di sekolah saya ada orang yang melakukan zina. Saya sekolah di sekolah yang teruk. Saya benci perkara itu. Bolehkah saya tegur siapa dengannya sebab saya benci dah dia? Boleh tak nak khabar ke orang pasal dia? Baik. Kalau dia ni jenis melakukan zina, kemudian dia ni bukan berbangga dengan zina, dia pernah melakukan zina, tak boleh kita cerita hal dia. Tapi dia ni jenis buat punah budak-budak sekolah. Terkenal dia ni buat punah awet. Bukan buat bawa saja orang yang munah. Maka kata setengah ulama, wajib kena cerita ke orang supaya orang takak dia, orang halang kegiatan. Faham? Kemudian kita nak mu tegur dia halal juga pada syarak, tapi dengan niat kerana perbuatan dia tak molek. Jangan kita tak tegur kerana tubuh badan dia. Kerana akhlak tak apa. Apa hukum pengkelunan manusia yang berlaku pada zaman ini? Mengenai ulama menyatakan hukum tersebut, hukumnya haram. Tak boleh kelung manusia. Telah difatwakan oleh ulama-ulama. Kalau kelung nak bing siapa? Keturunan mana? Nasab, masalah pesaka, masalah mahram. Jadi memberi mudarat kepada masyarakat. Dak mati semua orang. Tapi padahal jiwa yang lain. Allah Taala jadikan roh yang lain, bukan roh yang satu. Tapi Tuhan tak benar cara lagu tu. Perempuan mengandung 3 bulan kadang-kadang keluar darah sikit waktu pagi, kadang-kadang keluar waktu petang. Soalannya apakah jenis darah itu? Baik. Biasanya perempuan yang mengandung ini tak keluar darah haid. Tetapi berlaku 10,000 seorang yang keluar darah haid. Katanya doktor-doktor lah, bukan kita bilang. Kalau 10,000 orang hak pregnant, ada seorang keluar darah haid. Tapi nak kata darah haid dia ada syarat. Mestilah perempuan mengandung itu keluar darah itu sekurang-kurangnya 24 jam. Kalau pagi sikit, petang sikit bukan haid. Itu istihadah. Wajib semayang. Basuh, lepas cuci, ambil wuduk, semayang. Kalau jenis tak berhenti darah, kena pakai syawak, kena pakai pad. Wajib solat tak? Wajib solat. Pasal apa? Pagi stop, petang stop. Haid ni dia keluar pagi, 5 waktu sembahyang ada belaka. Dalam waktu subuh, waktu asar, waktu zuhur, waktu maghrib, waktu isyak. Habis satu pusingan, subuh esok balik. Dia panggil 24 jam. Kalau 24 jam dah keluar darah ni, hukumnya haid lah. Bila haid, tak boleh sembahyang. Tapi ini jarang berlaku. Biasanya keluar darah istihadah. Wajib mandi tak? Kalau istihadah tak wajib mandi, wajib basuh saja kerana dia adalah najis dan membatalkan wudu. Soalan seterusnya. Saya akan pergi ke Temeloh naik bas pukul 4 petang. Saya duduk di kampung Paluh, Kuala Terengganu. Saya pergi ke rumah anak saya di kampung di kampung. Kemudian saya semayang qasar asar, jamak takdim pukul 3.30 petang. Dan saya niat aku semayang asar diimpungkan pada zuhur kerana Allah Ta'ala. Betul tak saya buat begitu? Dia nak pergi rumah, dia duduk Paluh, nak pergi di Kuala Lumpur, nak pergi di Temeloh. Tapi yang ni kita dah banyak baca. Saya pergi ke rumah anak saya di kampung Qaf Mim Ra Waw Dal Yenung ke benda bolok-bolok kali Jawi kata we kali benda ni Komoden apa dalam ginilah katakan nak pergi Temeloh, dia duduk Paluh pukul 3.30 petang. 3.30 petang. Kemudian dia nak jamak asar, jamak takdim. Boleh jamak takdim. Masuk waktu zuhur kita duduk Paluh lagi. Kita pun keluar selepas masuk waktu zuhur pukul 3.30 petang, kita sapa di Batu Buruk ni daripada Paluh dah kan, atau sapa di Cenering, atau sapa di Ngecang. 3.30. Nampak dah? Tapi zuhur masuk kita ada di rumah, kita tak bayang di zuhur. Kita nak bayang tengah jalan. Boleh jamak dengan asar. Cuma jamak zuhur tu tak boleh qasar. Faham ke? Pasal zuhur tu masuk kita ada di rumah, kita ada kampung.
Tapi kalau dah masuk Zuhur lagi, kita tubik dah tengah jalan baru nak sembahyang Zuhur, Zuhur tu boleh jamak serta kosong. Nampak? Dia boleh. Yang tak boleh jamak takhir. Jamak takhir tak boleh. Dan Zuhur masuk pukul 1.30, kita ada paluh. Kita tolak daripada rumah pukul 2, tak sembahyang Zuhur lagi. Siapa di Cinering kita nak sembahyang Zuhur boleh. Bapak yang Zuhur nak sembahyang asar pula boleh. Dia panggil jamak. Cuma Zuhur tak boleh kosong. Faham lagi? Pasal masa Zuhur tu masuk kita ada kapung. Nampak tak? Nampak tu. Tak nampak awak nampak lah apa. Terang jelas tak? Seorang wanita dalam keadaan ada besar, benarkah halal dibenarkan, benarkah tidak dibenarkan memotong kuku atau rambut? Kalau betul, bagaimana pula jika rambut yang luruh tanpa sedar? Kena simpan ke? Perempuan ada hafsah, dia ada hafsah dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan junub. Tak? Benar ke tak boleh potong rambut? Tak boleh potong kuku? Jawabnya tak benar. Kerana boleh potong rambut dan potong kuku. Ini pendapat yang paling kuat dan muktamad. Yang mengatakan tidak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, itu adalah pendapat yang lemah. Kerana tidak ada sandarannya. Nampak? Nas yang tidak ada nas yang paling kuat ialah boleh potong kuku dan boleh potong rambut. Walau bagaimanapun hak orang-orang ngajar itu tak boleh potong, itu adalah pendapat yang kedua, pendapat yang lemah. Dan nak salah ke dia juga. Cuma ada pendapat yang muktamad, jumhur ulama tak salah potong. Yang wajib kena simpan rambut kuku tu yang tercabut daripada mayat. Itu baru wajib simpan. Sekarang terdapat banyak peraduan anda boleh jadi jutawan. Adakah itu termasuk judi, peraduan minyak dan power root? Kalau kita dikenakan membayar dan bayaran daripada duit kita itulah menjadi rebutan, tu judilah. Tapi kalau kita bayar tu untuk bayar RM1 sahaja umpamanya, sebagai awak bayar benda-benda lain bukan daripada hadiah rebutan, maka tak panggil judi. Tapi kebanyakan daripada keuntungan yang diambil untuk membeli hadiah sebenarnya daripada panggilan-panggilan telefon itu sendiri. Sebab kita bila wakaf, itu sebenarnya kita telah membayar kepada syarikat telefon sehingga mereka dapat 5-6 juta ringgit. Dengan sebab pandi masuk ni, daripada 5-6 juta tu diambil 2 juta untuk beli hadiah. Sebagai hadiah tu dah berebut. Jadi dipanggil al-musyabbah bil maisir, seolah-olah judi juga kalau jenis dalam telefon ni, dalam TV ni. Pasal kita perlu mendai. Soalan seterusnya, orang itu solat tapi buat juga dosa. Dalam Quran sebut solat dapat mencegah perkara mungkar. Saya baca hadis solat yang tak mencegah perkara mungkar tak diterima oleh Allah. Macam mana dengan orang yang solat tapi buat dosa juga? Adakah solat itu diterima? Apakah komen tentang masalah ini? Baik. Kita semayang tapi masih melakukan perkara dosa. Jawabnya itu adalah biasa. Tak ada orang yang buat semayang, orang semayang tapi tak buat dosa. Cuma dosa itu semakin berkurangan, tidaklah dosa-dosa yang melampau. Kerana kita lain pada Nabi dan Rasul, tak sunyi daripada buat dosa. Cikgu, semayang tinggal tak? Learning. Dah buat lagi dosa? Buat lagi hang tu. Tu bapak tak tahu. Nampak? Jadi tak usah pelik lah. Jangan duduk terkeliru dengan kata dah mu tanda tu Tuhan tak terima dah semayang tu. Jadi kita pun malas nak semayang lalu. Dulu kita buat dosa teruk. Zina ngak apa isyak pik tilang pik koda lah apalah kong lah macam-macam. Tapi kita jadi orang semayang dalam ni buat lagi dosa. Main dengar lagu-lagu gitu lah, dosa cek. Tu biasa tu. Tu tandanya solat ni diterima kerana dia telah meninggalkan dosa-dosa yang berat di zaman dulu. Kita tak boleh nak tinggal nak jadi nabi lalu dakwah jadi masuk, mana boleh. Maknanya solat ini mencegah perkara mungkar, makna kita tak buat perkara mungkar. Benda-benda mungkar hak hebat habi tak buat dah. Nampak? Hak berat danang. Tu jangan berhenti pada semayang walaupun masih melakukan dosa. Buat juga semayang. Cuma nak khabar sampai masanya solat itu sendirilah yang akan mencegah kita. Sebab kadang-kadang bila kita nak buat dosa macam kita berzaman nak semayang itu, hati kita berkata-kata, sawak ini tak boleh kan, tak baik. Itu solat kita tu. Kan tak kita nak buat dosa tak, dulu kita bahang nitah bahang. Leni nitah ada kat mari. Nak sekali bahang. Ada kat atas asal. Tak usah sebank Tak usah sebank tu solat kita tu tanha anil fahsyak. Tapi tak bagi tahu rukun solat.
Nampak? Itu sebenarnya solat kita tu telah pun mencegah kita. Daripada 1000 dosa jadi 800. Daripada 100 dosa tinggal 20 dosa. Daripada hari tu tiap-tiap hari buat dosa, ni sebulan 2 kali. Tak apa dah tu. Jangan berhenti. Berhenti buat dosa je. Jangan berhenti sembahyang. Mengeluarkan air mani dengan sengaja boleh tak cikgu? Hukumnya harus dengan jimat. Dia tak sengaja tu. Orang jimat sengaja keluar air mani. Sengaja tak apa lah. Yang tak boleh mengeluarkan dengan tangan sendiri. Tak boleh Mu juga tanya aku tahu mu ni. Black ni memang mu lah. Asal tu lah. Tak boleh dengan tangan sendiri, tak boleh. Tak boleh. Tangan isteri boleh. Dengan tubuh badan isteri boleh. Tubuh badan isteri boleh. Tangan ke, siku ke, lutut ke, boleh belaka. Tiak boleh. Tangan kita sendiri tak boleh. Hukumnya haram. Tuhan nak. Dosa tak kerak rambut nipis tepi. Hak anda betul. Niza ke Sultan. Cik Ustaz komen. Tak payah komen-komen lah. Banyak lah soal khabar. Rambut nipis tepi boleh ke tak? Jawabnya boleh nipis tepi. Dia tak boleh kokok. Nabi marah khazah, iaitu kokok. Atas ni ada rambut, tepi ni bahang mata pisau. Jadi hijau tepi ni. Ada jenis ni di bahang tepi ni. Siapa hijau, dia nipis boleh. Nipis memang orang nipis sini guting ni berapa banyak sikit. Sini kan rambut guting Tik nipis tak apa. Orang nak buat sini tebal, nipis tengah ni. Berat danang itu macam UFO. Biasa kan nipis. Tak boleh Nabi larang, haram dalam hadis tu. Cukur tak boleh. Faham tak? Nabi kata kalau nak cukur sekalian. Nabi kata ihliku kullah au utruku kullah. Nak cukur botok licin. Kalau nak taruh semua. Jangan main cukur separuh. Ini cukur. Ni banyak style sekbeng adok patah ni. Siang tengok macam ke anak beruk demam. Adok atas ni. Siang tengok. Kalau naik Mercedes pun tak lawa. Kalau akan kita tak kata naik motor buruk. Duduk pula atas palang besi atas tersebah hari Sabtu. Rambut kita pula ke siang tengok. Tapi nak buat mana kita nak marah kan? Tidak akal kau. Tunggu dia dengar kaset dah. Tak boleh. Nak taruh nipis tak apa. Dia tak boleh cukup. Hak taruh tengah ni saja tu. Tu berat nandang serut tu. Moh hikeng. Hak tu dayak laut panggil. Tu dayak laut. Soalan seterusnya lewat malam ni. Apa kita berapi? Beza pekoh dengan usul pekoh. Bagaimana cara mengurungkan mayat kanak-kanak yang mati dalam kandungan dan kanak-kanak yang mati sesudah dilahirkan? Perbezaan. Mengurungkan kanak-kanak mati dalam kandungan, kanak-kanak yang mati sudah dilahirkan. Dia kanak-kanak yang mati dalam kandungan lebih daripada 6 bulan. Dia sama dengan yang sudah lahir. Nampak? Iaitulah wajib 4 perkara. Mandi, kapan, sembahyang, tanam. Cuma yang tak sampai 6 bulan tidak ada tanda-tanda hidup. Maka kapan dan tanam. Mandi, kapan, tanam. Tidak ada sembahyang. Tak. Yang tak sampai 4 bulan itu ditanam sahaja. Jadi yang beranak kecil dengan yang dalam perut sama sahaja. Tapi 6 bulan ke atas ada tanda hidup. Iaitu wajib mandi, kapan, sembahyang, tanam. Walaupun 7 bulan duduk dalam perut keluar. Atau mati dalam perut 9 bulan. Dah waktu bit mati dah. Mandi, kapan, sembahyang, tanam. Sama hak beranak dah. Tapi hak tidak ada tanda-tanda hidup, tidak ada sembahyang. Cuma ada mandi, kapan dan tanam. Hak dah sampai 4 bulan tak betul lagi manusia. Hak cek-cek tu, hak lepek-lepek tu hanyalah tanam sahaja. Beza fiqh dengan usul fiqh. Ilmu fiqh dengan ilmu usul fiqh. Fiqh ni mana ilmu faham tentang syariat. Tentang syariat lah. Sah batal semayang, rukun semayang 13 perkara, syarat sah semayang 6 perkara, yang membatalkan wuduk 4 perkara. Cara hak kita duk mengaji fiqh ni. Usul fiqh ni ilmu fardu kifayah. Tak wajib kita belajar ilmu usul fiqh. Nampak? Iaitulah masalah asal-asal nak mengeluarkan hukum fiqh itu sendiri. Cara nak mengeluarkan hukum, cara nak dapat tempat mana sandaran-sandaran hukum. Itu panggil usul fiqh. Soalan ni benda ni. Soalan ni yang ke ada lagi 3 lagi. Saya baru dalam mengaji Quran. Baru ini dia melayari, kawan adik saya baru mengaji Quran. Baru ini dia layari khidmat SMS on hadis melalui handset. Saya memang akan dia tersilap tafsir dan terjemahan hadis yang dilanggannya.
tiada rujukan melalui kitab, main tafsir sendiri saja, minta nasihat cara ringkas untuk belajar hadis dengan lebih selamat. Baik, kita nak belajar hadis, ilmu hadis ni sepatutnya kita belajar ilmu fardu ain dulu. Tapi kalau kita dah pandai dah fardu ain, bolehlah kita ambil pula fan-fan bahagian-bahagian ilmu fardu kifayah seperti ini. Kerana mendalami ilmu hadis fardu kifayah, bukan fardu ain. Ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu ni dulu, akidah biar betul dulu. Ilmu fardu ain hak syarah fiqh ni dulu. Tapi dah kita dah akidah, kita nak belajar ilmu hadis. Belajar ilmu hadis bukan daripada SMS kot telefon. Kadang-kadang betul, kadang-kadang silap, dan kita tak dapat bertanya kepada guru. Kita belajar ilmu hadis dengan ulama lah. Belajar dengan ulama. Kita dulu pun belajar dengan ulama juga. Tapi taklah pandai. Cuma belajar. Orang kata belajar ilmu hadis, belajar. Tapi pandai tak. Ilmu tentang masalah ilmu hadis dirayah, ilmu hadis riwayah. Kalau kita dengar orang ngajar hadis tu, tu lain. Tu bukan mendalami ilmu hadis. Itu pergi dengar orang mengajar hadis. Itu fardu ain tu. Mendalami ilmu hadis, kita sendiri belajar masalah matang, mana sanak, benda makna hadis munqati', benda makna hadis mauquf. Masalah rijalul hadis, masalah ilal benda kecacatan pada tawaquf pada rawi dan seumpama, tu ilmu hadis. Itu fardu kifayah. Kalau waktu lah, tak boleh belajar dengan SMS, kena belajar dengan ulama. Baik. Bolehkah seorang suami minum susu isterinya? Sebab saing ada rakyat kalau kahwin dosa kita minum susu dada isteri kita. Betul ke tidak? Pak Mak tanya orang. Orang lain. Nampak senyum Kalau saya kejut tidur pukul 5 petang, maknanya saya sudah habis waktu subuh dan zuhur. Allah, 5 petang bangun. Biar dia dinosaur tidur. Adakah saya masih boleh qada salat subuh dan zuhur je? Wajib qada, bukan boleh, wajib qada. Kau apa mu tidur bangun pukul 5 petang. Tak bangun kalah sengang ni. Bangun pukul 5 petang, habis waktu zuhur, habis waktu subuh, wajib qada. Man nasiya sala'ana ma'an salatin falisalliha idza zakaraha. Siapa yang terlupa daripada tidur? Satu riwayat, siapa yang tertidur siapa yang terlupa daripada sembahyang. Satu riwayat, siapa yang terlupa atau tertidur daripada satu sembahyang, maka naklah diqadha, dikerjakannya bila dia jaga atau dia sedar daripada kesilapan itu. Faham? Jadi kena qadha walaupun pukul 5 bangun. Minum susu susu isteri. Dia gini, susu isteri ni milik suami. Bukan milik isteri. Sebab tu haram isteri kita ngopek anak orang tanpa izin suami. Jago. Ada anak orang nak ngopek anak orang, suami ada di jabat, kita kena telefon suami. Nak ngopek anak orang ni. Nak siang dia. Dahaga dengan apa. Suami kata boleh. Nampak? Baru boleh. Tidak haram perbuatan kita. Pasal suami tuang punya susu, tapi sapi dapat nama. Bini kita yang dapat nama. Dalil orang yang tak ada laki ada susu tak? Memang tak ada. Ada awet ada susu. Mana ada? Awet gila. Bila berkahwin ada suami, mengandung ada susu. Mana? Biasanya Tuhan beri dalam masa 2 tahun. Milik suami. Jadi apa yang dipatuakan oleh ulama-ulama, tidak haram terminum susu isteri. Nampak? Sama ada minum dalam gelas, dalam botol ataupun live amplak. Faham tak? Mu suka sama orang yang cerah mata kalau bak ni. Sibak 2 buluh ngatuk habis. Soalan yang terakhir, kawan saya belajar ilmu usuluddin dan dia tanya saya soalan, siapa Allah? Saya muskil, bolehkah ustaz jawab? Suruh dia jawab lah, dia tanya, dia belajar. Mana? Siapa Allah? Dia pergi belajar ilmu usuluddin, lepas tu dia tanya kawan tak belajar, siapa Allah? Patut kita pergi belajar, kita balik aja kawan kita tak belajar. Ada ke kawan ni? Jadi kalau balik daripada belajar ilmu agama, pergi tanya orang kampung supaya orang kampung tak reti nak jawab, ini menyesatkan orang. Ini bukan tujuan belajar. Ada orang dia belajar hak hebat-hebat, hak orang tak reti, dia balik tanya orang. Bila orang dia jawab, suka sangat dia. Nenggak suka sangat.
Dia kata dah muka buat. Mungkin tanya lah kan jawab. Boleh tahu. Hak gini sekup kepala dengan beledi. Ramai kita jumpa ramai dah gitu. Bukan dia nak nyatakan kebenaran. Nak khabar hebat dia. Mungkin tanya kat orang ngajak. Mungkin tanya Tok Guru. Dia tak muka buat dia. Jawab dia, tanya dia dulu. Dia tak boleh jawab, mari sini ngaji.